Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Syamimi Syahira dalam Vol Konti. Bukan sembang biasa. Minggu ini pastinya kita akan membicarakan tentang topik yang menarik iaitu agripreneur muda tak memilih kerja. Apa yang kita maksudkan dengan tak memilih kerja ni? Pastinya berdepani cabaran pandemik ramai yang terjejas teruk akibat penularan COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP yang menjejaskan pendapatan dan juga sumber rezeki oleh pelbagai pihak. Dan untuk itu, agripreneur ini dilihat sebagai satu medium yang terbaik kepada golongan muda dan juga B40 khususnya dalam memperkasakan lagi ekonomi mereka. Dan untuk pada malam ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan memberikan tips dan juga cara bagaimana mereka nak bangkit dan menjuruskan dan untuk bangkit dan melibatkan diri dalam bidang agripreneur. Kita akan bersama dengan Yuzairi Yusof merupakan pemilik Angah Livestock dan juga Encik Azrin Jalil merupakan penolong pengarah kanan cawangan sekretariat dan projek khas Fama. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kerana sudi bersiaran dengan kami. Pada malam ni kita nak bercakap macam mana kita nak memberi jalan ataupun kita nak beri ruang kepada golongan muda ni nak mencuburkan diri dalam bidang agripreneur ni. Mungkin Encik Azrin sendiri boleh memberikan tips macam mana kita nak menarik golongan belia dan juga B40 mencuburkan diri dalam bidang pertanian dan juga apa pengesian program agripreneur muda ni, Encik Azrin? Okey, suka saya nak kongsikan di sini antara usaha-usaha Fama bagi menarik minat golongan muda khususnya dalam bidang pertanian ini. Setelah negara kita ni menghadapi cabaran kurang daripada PKP ini, kita dengan mewawarkan dari segi potensi dalam bidang pertanian ini sebagai salah satu cabang perniagaan yang boleh diceburi, yang merupakan memberikan pendapatan utama pada masa akan datang. Caranya di mana Fama dengan menganjurkan beberapa siri khusus berkaitan potensi dan juga dari segi aspek teknikal, seterusnya ke bahagian part yang paling kritikal iaitu pemasaran, di mana pemasaran merupakan salah satu komponen penting dalam bidang pertanian ini. Sekiranya individu tersebut mahir dari segi teknikal tetapi masih terkiar-kiar dalam berkaitan pemasaran, jadi projek itu akan dianggap sebagai tidak memberi pulangan yang setimpal kepada usahawan dan seterusnya memberi bebanan kepada golongan ini. Jadi usaha kita cuba untuk menyediakan usaha-usaha baru ini dengan pelbagai pengetahuan dan juga melengkapkan mereka ini dengan pelbagai dari segi aspek teknikal khususnya. Yang kedua dari segi harvest punya handling, and the last part berkaitan marketing, pemasaran, di mana kita mendidik mereka-mereka ini supaya bersedia apakah hala tuju projek yang ingin dilaksanakan dan apakah matlamat yang ingin dilaksanakan dan apakah sasaran yang ingin dicapai pada masa akan datang. Untuk program agripreneur muda, Fama melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, iaitu melalui program agripreneur muda, menawarkan beberapa program kepada kumpulan sasar. Antaranya kita menyediakan bantuan geran agripreneur muda di bawah nama GAM, di bawah kementerian, di mana untuk Fama kita menyelia untuk menguruskan permohonan yang berkaitan tanaman dan juga produk proses. Jadi kita membuka kepada golongan-golongan muda khususnya B40 berumur 18 hingga 40 tahun untuk mencuba dan juga mencari alternatif sebagai salah satu batu loncatan untuk mengubah hidup yang lebih baik dalam bidang ini. Nilai yang saja. Okey. Kalau tadi Cik Azrin Jalil dah menunjukkan cara, jalan dan juga antara inisiatif yang dibangunkan oleh Fama sendiri. Bagi Cik Yusairi yang pernah juga menjadi maskot rancangan TV dan menyimpan hingga mampu membeli lembu nak jadikan modal permulaan perniagaan hingga terciptanya Angah Livestock. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana permulaan perjalanan tu, Cik Yusairi? Okey, terima kasih sebab bagi saya peluang untuk berkongsi kisah saya.
Okey, saya pada tahun 2008 selepas saya tamat belajar, saya dulu dalam bidang penyiaran. Saya ambil Meskom. Jadi tapi minat kita dalam bidang pertanian. Saya suka tengok lembu, saya suka tengok benda-benda hidup. Tengok balik kampung, suka tengok ayam, suka tengok kambing kan. Jadi waktu tu saya rasa minat tu ada kat situ. Jadi sambil saya cari, waktu tu saya belum bekerja sepenuh masa lagi. Saya bekerja dengan RTM waktu tu. Piecemeal lah. Bila ada kerja dipanggil. Jadi waktu tu saya berpeluang dalam rancangan Alung Bijak. Saya salah seorang yang memakai maskot Angah. Kalau orang cerita lucu jugalah macam mana saya boleh duduk dalam maskot tu. Tapi waktu tu kita tak ada kerjaya yang tetap. Jadi tapi waktu tu di KL lah. Sebab saya banyak belajar dan menghabiskan banyak masa di Lembah Kelang. Tapi minat kita di kampung. Okey, waktu tu dengan sedikit sumber pendapatan yang ada, saya mula membeli lembu. Waktu tu sepasang. Time tu saya ingat dalam hampir-hampir 2,000 juga lah modal untuk sepasang lembu. Tahun tu 2008-2009. Jadi bermula daripada situlah. Kita tak ada pengalaman. Saya bukan mewarisi. Saya bukan menyambung legasi keluarga dalam bisnes ni. Jadi kita bermula dengan hobi. Jadi kita buatlah. Yang kita ada waktu tu, kita memang betul-betul nak buat. Jadi slow-slow saya buat dari 2008-2009 tu sehinggalah sekarang. Tapi tempoh tu panjang sebab kita buat sendiri. Saya pun tak tahu dalam tempoh 2 tahun ni rupanya banyak agensi yang boleh bantu. Jadi macam orang macam saya lambat dapat pendedahan tu. Rupanya ada pharma, ada veterina, ada kementerian yang berkaitan. Jadi macam saya rugi dalam 10 tahun. Bila tu macam saya sedih kan. Dia punya kesusahan, mungkin ada cabarannya apabila nak bergelar entrepreneur ni. Laluannya tu mungkin sukar pada ketika itu yang kurang pendedahan, dan apabila adanya inisiatif yang dibangunkan oleh Pharma sendiri sebenarnya menjadi laluan mudah untuk entrepreneur di luar sana bangkit daripada cabaran sebagai petani muda. Dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Bual Konti. Tegaknya aku berdiri sepanjang malam, mengintai dadang langit yang tersekat, demi menitip doa dan impian. Di saat melintas angkelotan, kau di sisiku sentiasa. Ku dambakan kita hidup bersama, sepasang kekasih teman yang setia. Asalkan kau sudi ku kan bahagia, kerana ku percaya jiwa kita satu tak terpisah. Biar malam mengundang hujan, hati akan jutaan rintangan. Niat yang asal tetapkan ku kotakan, hendaknya hajatku kesampaian. Kau di sisiku sentiasa, Julia. Ku dah cuba hidup tanpa dirimu, terbukti duniaku haru biru, mudah hilang
kelabu. Bantulah oh Julia, katakanlah padaku kau jua sama. Sama merasa sepertiku Julia, kita menjajal di cinta yang sama. Cuba hidup tanpa dirimu, terbukti duniaku harus biru. Mudah hilang punca dan arah tuju, pikiran meracau tak menentu, emosi terganggu. Mengapa bisa jemu? Mengapa bisa rindu? Mengapa bisa jadi begitu? Baik, kembali menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Kalau tadi kita dah dengarkan pengalaman ataupun cerita kisah bagaimana terciptanya Angah Livestock dan juga sedikit penjelasan mengenai bagaimana agropreneur ini nak dilaksanakan oleh peringkat Fama sendiri. Dan ketika ini kita nak tanya, apakah tips kepada usahawan muda sedia ada dan yang bakal menceburkan diri dalam bidang usaha dalam bidang pertanian untuk memperkasakan bekalan dan keselamatan negara, makanan negara. Mungkin Cik Azrin boleh perincikan. Okey, di peringkat Fama, cuba kita sebelum ni kita lihat apa kata penderitaan, apa kata keluh kesah petani dalam kata menghadapi cabaran khusus berkaitan harga semasa, di mana pada ketika itu harga jatuh, jadi pulangan pun tak dapat setimpal. Jadi petani pun orang kata terkesan dengan faktor-faktor seperti ini. Jadi untuk mengelakkan apa kata usahawan atau petani ini orang kata mengulangi perkara yang sama, jadi kita buat pendekatan di mana kita memberi education yang secukupnya. Seperti masih dimaklum, kita mengajukan kursus-kursus yang telah yang saya maklum tadi, di mana kita menekankan bukan hanya aspek teknikal semata-mata, tetapi kita tekankan ada segi aspek pemasaran, iaitu kata sebagai contoh siapakah target audiens yang ingin mereka pasarkan. Sebab part marketing ni, part pemasaran ini merupakan yang paling penting lah sebenarnya. Bukan orang kata memang dia saling berkait, tetapi yang final tu. Sebab yang inilah yang menentukan orang kata kejayaan untuk projek itu dan memberi pendapatan kepada usahawan itu. Tapi sekiranya part pemasaran ini ada masalah dan tidak jelas, jadi ini yang mengakibatkan majoriti ataupun setengah usahawan yang give up dan dia anggap bidang ini sebenarnya tidak memberi jaminan untuk mendapatkan pulangan yang setimpal. Tetapi sebenarnya golongan ini tidak clear, tak jelas ke manakah hala tuju itu. Sebagai contoh, kita laksanakan program pembangunan ini di beberapa lokasi untuk dijadikan sebagai pilot project. Saya bagi contoh di kawasan Raub dan juga Kuala Lipis, di mana kita educate usahawan ini buat ataupun laksanakan projek sama ada sayur ke buah ke yang apa orang nak, supply and demand, apa yang pengguna nak. Contoh yang paling mudah, timun, peria, petola, terung, cili merah dan sebagainya. Jadi fokuskan komoditi ini mengikut apa yang kita target. Sebagai contoh rangkaian kedai runcit ataupun pemborong dan sebagainya. Sekiranya mereka jelas projek ini untuk siapa, jadi benda ini
boleh kata memberi faktor kejayaan kepada projek ni pada masa akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi masa, bilakah hasil kita akan keluar? Kena planning. Bukan kata kita just follow apa yang orang tanam, kita pun tanam. Tidak. Tapi kita planning bilakah kita nak tanam, kerana kita kena lihat senario pasaran semasa. Harga sayur dan buah ini dia seperti saham, turun naik, berbeza. Kenapa? Sebab faktor-faktor seperti supply and demand. Bukan berkenaan dari segi faktor-faktor lain, hanya kuasa pasaran inilah yang menentukan harga itu pada ketika itu. Jadi kita kena belajar sesuatu ini lebih mendalam supaya kita faham. Anggap bidang ini sebagai kita punya perniagaan yang perlu kita fokuskan, yang boleh memberi perangan kepada kita khususnya. Jadi dengan cara macam ini kita membuat perancangan yang rapi dan memilih komoditi yang bersesuaian dengan jangkaan pengeluaran yang tepat pada masanya. Di samping itu kita mendapat pulangan dengan harga yang pada ketika itu yang memberi pulangan yang setimpal kepada usahawan itu. Selain itu juga kita juga memberi pendahan dari segi pengurusan kewangan dalam bidang ini khususnya, dari segi penyatu untung rugi, dari segi financial analysis, sebagai contoh, supaya apa? Supaya kita dapat usahawan ini dapat dididik dengan kata bagaimana nak menguruskan sesebuah perniagaan itu untuk berdaya saing dan untuk perancangan pada masa akan datang untuk membesarkan ataupun menceburi bidang-bidang yang lain tapi berkaitan dengan pertanian khususnya. Okey. Sedikit sebanyaklah untuk kita beri tip-tip kepada usahawan baru supaya jangan ikut orang, tapi tanya diri sendiri, be prepared, dah bersedikah kita ataupun dah cukup kuatkah kita untuk menghadapi cabaran dan dugaan-dugaan. Khususnya pada sebelum ini negara kita telah melaksanakan PKP memang cukup besar dan cukup terkesan kepada semua usahawan, di mana Pharma membantu memberi khidmat pemasaran dan wujudnya norma baharu dalam pemasaran iaitu dari segi digital marketing, platform seperti online, konsep pre-order, mereka telah belajar dan hasilnya sehingga sekarang mereka mengaplikasikan benda itu. Jadi ada tambahan dari segi luang pasaran itu. Sebelum ini mungkin lebih dekat lokal dan borong dan juga offline, tapi pada ketika ini tambah lagi luang itu, iaitu dari tingkat digital pemasaran, online, pre-order dan seumpamanya lah. Baik, kalau tadi Cik Azrin dah pun berkata mengenai cabaran dan juga ada sesetengah entrepreneur yang give up, putus asa. Bercakap mengenai hal-hal itu, mungkin bagi Cik Yusairi sendiri menghadapi cabaran, berdepan dengan pelbagai dugaan, bagaimana mendapat semangat, suntikan semangat untuk bangkit kembali memasarkan dan juga menangani isu-isu teknikal berkaitan dengan produk yang dibangunkan itu? Okey, pengalaman saya sepanjang PKP, jika sebelum PKP kita berniaga mudah, operasi kita mudah. Kita macam saya ternak ikan patin, dalam masa 6 bulan sahaja dah boleh harvest. Maksudnya kita hanya tunggu pemborong datang, ambil borong secara borong lah ikan-ikan kita semua. Jadi waktu tu operasi mudah. Ikan sampai usia yang matang kita dah boleh jual. Jadi waktu PKP pemborong dah tak boleh nak berniaga. Berbagai-bagai kawalan yang kenakan sepanjang PKP, pemasaran di orang tu terjejas. Jadi waktu tu ikan kita dah matang, dah sampai saiz yang perlu dijual, tapi kita tak boleh nak jual. Waktu tu satu kolam boleh 2,000, 3,000 ekor dalam 2-3 tan. Jadi waktu tu saya bermula waktu PKP lah, saya fikir macam mana saya nak buat. Jadi waktu tu kita cubalah bawa sendiri produk. Sebelum ni saya tak pernah jual secara direct, maksudnya saya melalui pemborong saya pasarkan produk saya. Jadi waktu PKP lah kita gunakan kelonggaran yang diberikan oleh pihak berkuasa kepada peniaga dan ternak macam saya ni. Kita bawa dari Gerantuk Pahang, kita bawa ke Lembah Kelang. Jadi waktu tu lah saya baru tahu rupanya pasaran ikan patin dan produk penternakan saya ni luas, sangat-sangat luas.
saya boleh masuk dalam talian secara online, direct selling, dan kita terus kepada pengusaha barang basah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Cyberjaya. Jadi sebelum ni kita tak ada ilmu pemasaran ni, memang tak ada. Jadi bila kita cuba dalam keadaan terdesak, PKP tu rupanya kita nampak kita punya pasaran kita sangat luas. Jadi itu pengalaman saya lah. Memang PKP itu sebenarnya menjejaskan perniagaan, tapi pada masa yang sama, kalau kita cari jalan keluar, insyaAllah waktu tu memang saya memang tak boleh nak buat apa. Ikan dah besar, kita kena bagi makan. Jadi mungkin kita sentiasa keluar. Jadi waktu tu terdetik, kita cubalah. Jadi Alhamdulillah sepanjang PKP seminggu saya boleh 200-300 kilo seminggu. Kita boleh jual sendiri. Tapi lepas PKP dalam masa 2 tahun ni, kita dah jumpa bermacam-macam orang yang berniaga. Dari situlah saya baru jumpa, ada agensi ni rupanya. Ada contoh macam saya melalui veterina, pertubuhan peladang. Jadi rupanya banyak agensi yang boleh membantu kita. Saya sebenarnya bila saya kenang balik, saya rugi, banyak tahun saya rugi. Itu pengalaman saya lah. Jadi apa yang boleh Cik Yusairi sampaikan kepada golongan muda ataupun golongan yang baru nak ceburkan diri dalam bidang entrepreneur ni? Apa yang mereka perlu lakukan dan mungkin perkongsian apa yang nak disampaikan kepada mereka supaya jangan putus asa dan carilah medium yang terbaik untuk membantu merancangkan lagi perniagaan tu? Pada saya, satu memang dalam bidang pertanian, penternakan ni kita kena ada semangat yang kuat lah. Yang kedua, kita kena kreatif. Kreatif tu kita kena sentiasa boleh beroperasi dalam apa juga keadaan. Sebab dalam dunia sekarang ni cabang dia terlalu luas. Dengan dunia digital, sosial media ni memang sangat membantu perniagaan kita. Jadi kita tak boleh macam dulu kita mengharapkan orang tengah untuk memasarkan produk-produk kita. Sebenarnya pada saya kerja senang lah. Kalau saya kenang balik saya punya laluan yang lama-lama tu, kerja saya senang. Bila saya melalui yang apa saya dah buat sekarang ni, barulah kita betul-betul rasa macam ni lah cari duit yang sebenar. Tapi memang macam tu. Kalau nak dapat pasaran yang lagi luas kepada orang luar, terutamanya golongan muda, kita kena kreatif lah. Kreatif, kena ada semangat yang kuat lah. Bercakap mengenai teknologi dan mungkin era digitalisasi, menurut Encik Azrin sendiri, apakah teknologi baru ataupun aplikasi yang boleh dimanfaatkan petani muda untuk memasarkan lagi produk mereka ini, Encik Azrin? Untuk bidang ini, pertanian ini, dari segi kategori tanaman, apa yang diamalkan yang pada ketika ini sejak tahun 2000 dan ke atas, sistem fertigasi lah, seperti mana sedia maklum, amat popular lah. Yang kedua, pilihan yang boleh diorang cuba melalui sistem hidroponik dan juga aquaponik. Mana dari segi tanakan dan tanaman. Seperti macam boleh kita tilapia dan dalam masa yang sama melaksanakan projek tanaman sayur. Itu aquaponik. Jadi ketiga-tiga jenis ini dengan disokong dengan penggunaan IoT, Internet of Things lah, untuk kita bagi tujuan untuk meminimalkan guna tenaga kerja, upahan. Memang modal permulaan untuk melaksanakan teknologi ini sangat tinggi, tetapi orang kata sekadar initial cost, permulaan sahaja. Tapi selepas itu kita dapat menjimatkan masa, dapat meminimalkan penggunaan tenaga kerja, seterusnya dapat mengurangkan kos-kos yang terlibat sebelum ini yang kalau tidak amankan seperti inilah. Contoh sebelum ini menggunakan 2 atau 3 orang pekerja untuk sesuatu projek. Mungkin dengan pelaksanaan dengan penggunaan teknologi IoT ini akan meminimalkan jadi kepada seorang pekerja sahaja. Jadi ada 2 orang pekerja dapat dijimatkan pada satu masa untuk projek inilah. Macam Cik Yusairi, sebelum ni macam mana you market dia punya business tu melalui orang tengah, macam mana tu? Pemborong lah, maksudnya ada wakil pemborong dari luar datang ke kampung kita, dia tahu produk kita
Macam saya special ikan patin saya ni, saya menggunakan sumber air dari bukit. Oh. Kalau sumber air dari bukit ni tak semua tempat ada. Jadi ikan Tak kita bau ni lah. ah, Sedap tu, saya tahu tu. kalau orang tahu dia akan cari ikan saya tu. Jadi Memang tak bau lah. dia memang tahu kualiti ikan patin saya ni. Dia datang terus ke kampung saya ni. Memang dia, kawasan saya tu memang ada sumber air bukit yang cantik. Jalan tu kat mana tu? Di Kampung Perluk, Hulu Ceka. Oh, lu ceka. Ha. Tahu. Dan kita pun sebenarnya nak cakap, nak sembang banyak lagi sebenarnya dengan kedua-dua tetamu ni, tapi sebabkan masa yang tak mencukupi, kita terpaksa berhenti di sini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Azri dan juga Cik Yusairi di atas kesudian berkongsi dengan kesemua penonton pada malam ni yang mungkin menyaksikan kita dan memberikan semangat juga galakan untuk mereka menceburkan diri dalam bidang pertanian dan juga penternakan. Dan ini merupakan media yang baik daripada wakil daripada farmer sendiri dan juga wakil daripada entrepreneur sendiri, disatukan dalam satu pentas yang sama untuk membincangkan apa antara isu-isu ataupun permasalahan yang mungkin boleh membantu lagi merancangkan lagi sektor agripreneur di negara. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Encik Azrin dan juga Encik Yusairi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni. Dan kepada penonton di rumah, teruskan menonton Bola Konti pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum, bye-bye. Ku dah cuba hidup tanpa dirimu, terbukti duniaku haru biru, mudah hilang punca dan arah tuju, fikiran meracau tak menentu, emosi terganggu. Mengapa bisa jenuh? Mengapa bisa